begini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, baca kat situ. Dan Imam Nawawi mengulasnya begini, dia kata gini. Jangan lama-lama sangat bosan orang. Cukuplah supaya dapat ilmu sedikit satu hari pada anak-anak kita, kepada isteri kita. InsyaAllah kita baca di rumah kita jadi taman syurga. Benda tu boleh kita buat. Tak payah di sana bukan main lagi, tetapi kat rumah dah tak ada dah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita rasa berat sangat nak buat begitu. Kalaulah rasa berat begitu, tak apalah, tak nak tiap-tiap hari, sebulan sekali kita buat. Kita panggillah ustaz datang ke rumah. Tapi tak boleh bakhil. Bakhilnya kenapa bila panggil? Kita panggillah jiran-jiran kita, ustaz, sebelum ni bagilah tazkirah sikit, saya nak tazkirah bagi dalam 20 minit, 30 minit. Lepas tu kita bagi orang makan. Nak bagi orang makan kena keluar duit. Dah lah tak reti baca, tak reti nak bersyarah. Nak bagi makan orang pula bakhil pula tu. Semua sifat-sifat tu ada pada kita. Bila nak damai hati ya? Kan? Ini suasana yang berlaku sekarang ni. Bayangkan begini tuan-tuan, saya ada wallet ni dalam ni. Datang Sarawak, adalah duit sikit kan? Takkan nak datang kosong macam itu, adalah duit dalam poket ni. Bayangkan saya di Semenanjung duduk berjalan. Saya seronoknya bila masuk masjid yang berbeza-beza ni, saya suka sangat bagi sedekah lah, bagi tabung kan. Semua masjid ada tabung. Saya punya bajetnya tak banyak, bukannya orang kaya sangat. Bajet saya RM10. Keluarlah cari duit RM10 masuk. Alhamdulillah. Kena satu hari tu ada 2 keping je duit, 50. Buka saja, ya Allah 50. Aku nak bagi 10 je. Bagi ke tidak? Ini perasaan bakhil itu akan datang terus pada kita. Kita takut tak cukup duit. Tetapi saya dah ambil pendekatan, tak kisahlah macam mana. Dah sebab saya dah niat nak bagi, saya ambil 50 letak. Sampai sekarang lagi rupanya hidup lagi. Tak ada masalah pun. Pernah ada 100, 2, 3, 4 keping 100, nak bagi 10, terpaksa dalam konteks tersebut. Ya Allah subhanallah, tak ada duit RM10. Tetapi Allah kata pada kita, apa yang kita bagi itu merupakan pinjaman. Nanti dia bayar balik. Bagaimana cara dia bayar balik, kita tak tahu. Saya bagi satu contoh supaya memudahkan pemahaman tuan-tuan. Macam saya kata tadi, setiap bulan saya memperuntukkan RM1,500 hingga RM3,000 untuk jemaah yang datang ke rumah. Bukan banyak duit, tidak. Tetapi tak tahu kenapa sebab saya dalam majalah Anis pun saya beritahu, datanglah ke rumah. Dalam TV pun kalau bercakap, datanglah ke rumah. Datang ceramah ni pun, datanglah ke rumah. Mulut tu keluar macam gitu. Jadi orang memang nak datang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Allah Akbar, bulan yang pertama macam saya cerita, lebih kurang saya dalam 2,000 lebih gitulah. Tak adalah kira sangat, tapi roughly macam gitu. Habis saja 2 bulan, sebulan lebih gitu, universiti beritahu saya, Prof kena jaga periksa. Saya tengok jadual, sedap bunyi suara orang Sarawak kelakar tau. Kalau yang saya retinya, Noya ke Daya. Itu saya reti. Jadi kalau orang Sarawak ni sebut Noya, orang sebut Noya ke Daya, Dibah, itu saya tahu dah, ini memang naik belon punya orang. Jadi tuan-tuan, Allah Akbar, dekat mana tadi? Okey, saya ni kena jaga periksa. Saya pun kata dalam hati saya, ya Allah, Universiti Taibah ni, profesor kena jaga periksa. Profesor ni ketua jabatan. Kalau state tu dah mana ada lah buat kerja-kerja macam gitu. Di UiTM pun saya kena jaga periksa, tapi kosong. Syarat dia, pensyarah kena jaga periksa, tapi undang-undang dia buat okey, kosong. Berapa Profesor Kamil kena jaga? Kosong. Kena? Kosong. Profesor Maria 1. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya kena jaga 10 kali jaga periksa. Allahu Akbar. Bosan. Kita dah lama tak buat kerja-kerja macam gitu. Tapi kerana saya memikirkan bahawa saya datang ke Madinah ini melalui Universiti Taibah, jangan membebel. Kerjalah, pergi jaga periksa. Nak masuk dalam Dewan Perperiksaan, kena sign. Duduk dalam tengah jaga periksa, datang pegawai Arab ni datang, minta signature lagi. Ya Allah, kerja jaga macam gitu pun dia punya. Datang pula pegawai 2 orang mengiring. Arab dia tak ada kerja, dia banyak duit kan. Lepas tu nak balik pun
kena sign lagi. Habis dah semua, habis 10 kali jaga periksa tadi, kena sign lagi. Saya pun tanya lah, kawan saya yang jaga tu, saya kata, pasal apa yang teruk sangat ni? Oh, dia kata setiap kali jaga ni memang dia bayar 400. 10 kali 4,000. Itulah duit yang Allah bagi bayar, ganti balik tu. Saya belanja 2,000, dia bagi 4,000. Untung lagi 2,000. Tak makan duit gaji pun. Tuan-tuan, kita tak faham macam mana Allah bagi rezeki, jangan takut. Saya tak boleh nak bagi bukti lebih-lebih, nak tulis kitab pun tak boleh. Tetapi ini yang telah saya lalui lah setakat ini. Ya Allah, memang okey. Sebab saya bercakap free. Tuan-tuan dan puan-puan, cerita sikit lah. Ini lebih pada santai lah. Saya pergi ke Madinah, diberi gaji sama dengan UiTM bagi. One to one. Kalau gaji profesor 10,000 di Malaysia, maka kat sana pun 10,000. Dicampur dengan allowance, kerayaan apa semua, gedung-gedap, jusasi boleh dapatlah 14,000. Okey. Arab Saudi ni sama je lebih kurang tersebut, tetapi ada satu clause yang sangat menarik. Dekan, ketua jabatan, dekan dia boleh up kita. Up macam mana? Dia suka. Orang ni, you ni, puan ni bidang medical, doktor, susah nak dapat. Mai pergi kerja di Universiti Madinah. Tak naklah saya, gaji saya sini okey. Dia boleh up 100%. Gaji 10,000 jadi 20,000. Masya-Allah. Dekan je tu. Bukan universiti tu, bos tu tak, dekan je. Jadi saya terima offer letter up 35,000. 35 sorry. Banyak tu 35,000. 35%. Jadi jumlah gaji 17-18,000 convert dalam bentuk duit Malaysia sama dengan UiTM. Lebih kurang. Beres. Saya dapat pergi bekerja di Madinah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, Allahu Akbar. Habis cukup setahun, universiti tukar presiden. Dia pun bagi syarahan yang pertama tu, saya tak faham pun. Dia cakap bahasa Arab. Tetapi akhirnya saya tahu, dia kata saya nak semua sekali kaki tangan saya ni paling minimum 80%. Paling minimum dia nak 80%. Maknanya saya dapat 35%, dah tentu naik jadi 80 berapa increase? 45%. Diam je lah. Kita biasa start bawa, alah cakap je tu, bukan boleh percaya tu. Kan? Kita kata begitulah. Dia orang tu bercakap dalam department, tak boleh pakai ni. Selepas 3 bulan tak ada apa pun. Selepas 4 bulan pun tak ada. 5 bulan tak ada, 6 bulan tak ada. Baru ni sebelum nak balik, baru ni dalam sebulan 2 sebelum nak balik, dia kata semua dah settle, dah finalize. Saya pun tengok dalam tekan ATM saya tu. Ya Allah, banyak gaji saya. Masya Allah, banyak sungguh ni, banyak. Banyak sungguh. Berbanding bulan sebelumnya. Saya pun pergi cek, minta statement gaji saya. Tuan-tuan tahu saya naik 95%. Masya Allah. Yang paling tinggi dalam department, bayangkan 35%, 95 tolak 35, 60%. Dan dibayar daripada 1 Syawal tahun lepas. Masya Allah. Bermakna saya dapat tunggakan hampir RM100,000 kenaikan gaji. Tuan-tuan sekarang berfikir saya ni kaya. Orang yang suka minta derma, nak minta derma dengan saya. Ini logik biasa. Saya cerita ni bukan nak riak, bukan nak takbur tentang gaji. Saya nak ceritakan bahawa yang saya spend 3,000 tiap-tiap bulan pada jemaah, cuba kali 12, 36,000. Allah ganda, 3 kali ganda yang saya bagi pinjam pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah yang saya datang ke hulu ke hilir ke sini. Semua itu duit yang diberi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak ambil duit gaji saya pun, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu saya masih sewas sekali saya melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi keriangan pada keluarga saya. Contoh, saya nak pergi hantar anak saya pergi Khartoum. Saya telefon, saya minta, mak nak pergi tak hantar Amirul ke Sudan? Mak mentua saya, yang satu-satu je mak yang saya ada sekarang ni, mak saya sendiri dah tak ada. Abah dah tak ada, ayah dah tak ada. Mak nak pergi tak Khartoum? Mak nak pergi. Anak saya seorang ada di Shah Alam, anak sulung saya. Sarah, mari ikut ayah, kita pergi hantar Amirul. Boleh satu keluarga pergi hantar daripada berjumpa di Dubai. Inilah yang sebenarnya Allah bagi nikmat kepada kita.
Dan nikmat inilah yang perlu disyukuri. Nikmat ini bila kita syukur, dia memberikan kedamaian di hati kita. Masya Allah, saya boleh bawa semua sekali. Kaum keluarga saya datang ke sini pada hari ini di Kuching. Ada anak-anak saya tu, tiga orang, yang seorang duduk di Sudan. Kami berlima. Saya nak ceritanya, Azim, saya dah beritahu Azim tak payah, tiket pun saya tak payah. Tak apa, dia nak belanja saya. Okey, orang nak belanja, saya terima. Tapi dia ambil Malindo. Okey lah. Alhamdulillah. Saya dah set lah program semalam daripada pagi sampai ke petang. Dapat daripada Malindo, tunda pukul 2. Ambil yang murah sangat. Dia tunda pukul 2. Jadi sampai ke sini pukul 3, pukul 4. Saya kata pada pihak yang apa ni, tak apalah, saya tukar tiket. Saya ambil emas. Sebab saya nak datang pagi. Saya kalau dah set sesuatu tu, saya nak juga capai. Tapi Allah bagi ujian lah macam itu. Jadi kami naik emas. Daripada sebelah paginya sampai, jadi program di tengah hari dah boleh dilaksanakan terus. Tak ada masalah. Kenapa? Sebab Allah yang bagi duit pada saya. Saya kata pada Azim, tak payahlah tu you ambil refund, tak payahlah nak bagi balik, tak apa. Sebab ini kita rasa tenang di jiwa kita. Kerana kita datang itu semata-mata kerana Allah. Semata-mata kerana Allah. Semata-mata kerana Allah. Kita tak jadi sayang pada duit sangat. Tuan-tuan, inilah yang sebenarnya, saya minta maaf lah saya terpaksa bercerita begini. Sebab ini yang telah saya lalui. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, orang yang pergi umrah dan pergi haji, jiwanya tenang. Saya minta maaf ya, ini bab yang sensitif sikit. Tapi saya perlu nyatakan. Saya minta maaf sangat-sangat, terutamanya kepada peminat-peminat saya ya, bahagian wanita ni. Okay? Macam saya kata tadi, blog saya 3,000 hingga 4,000 purata. Maksimum 8,496 satu hari. Sebulan lebih 200,000. Tapi orang yang samalah. Secara umumnya unique user di antara 40,000 hingga 50,000. Alhamdulillah. Maknanya kalau saya menyampaikan satu perkara yang baik, ada sesuatu mungkin 2-3 orang akan ikut. Mungkin. Inilah pendapatan saya yang sebenarnya. Yang saya nak lah bila ada orang ikut. Okey, ini yang saya nak sentuh sikit. Kenapa bila kita sampai ke Madinah, terutamanya kita akan damai. Tuan-tuan, puan-puan, terutamanya bila sampai saja ke Madinah, saya percaya orang Sarawak semuanya macam itu. Hampir kesemuanya begitu. Dia sampai saja ke sana, dia akan pergi solat, dia tak tinggal 5 waktu dalam Masjid Nabawi. Ataupun pergi Masjidil Haram mungkin ada 50%. Sebab di Mekah tu dia payah sikit. Jadi ramai dah orang gugur di situ. Gugur di situ maksudnya pergi solat ke Masjidil Haram 3 kali saja dalam satu hari. 2 kali lagi dia lepak kat hotel, solat dalam hotel. Lelaki lagi ramai. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu ujian yang pertama. Tetapi izinkan saya untuk bercerita dengan wanita-wanita yang ada di hadapan saya ni dulu. Tetapi suami-suami kena dengar. Puan-puan semua yang pergi ke Madinah, ya Allah, nak masuk dalam Masjid Nabawi ataupun berjalan di sekitar tersebut dalam keadaan pakai telekung. Orang Malaysia pakai telekung warna putih. Telekung belakang ni dia tulis Malaysia. Jadi saya boleh tengok Malaysia, Malaysia, Malaysia. Boleh cam sangat dekat luar. Kenapa dia pakai telekung? Sebab dia nak solat dalam masjid, bermakna dia kena jaga aurat dengan sempurna. Aurat wanita macam mana? Sini. Kaki pun aurat. Muka boleh buka. Sekarang cuba tengok masing-masing siapa yang tak pakai stocking. Jangan tengok dah tahu lah. Ya Allah, betul-betul lah. Takkan you tak tahu you pakai stocking ke tidak? Tak ada tengok tu. Inilah wanita. Dia memang akur sebenarnya. Jadi puan-puan semua akan pakai betul-betul. Bermakna puan-puan semua ini ada ilmu. Orang Malaysia sangat berilmu, wanita Malaysia. Tetapi berbanding dengan orang Indonesia, berbanding dengan orang Pakistan, ya Allah, aurat dia memang tak jaga. Ini dalam Masjid Nabawi.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan, penting kenapa ini? Kerana bila kita pergi menunaikan umrah ataupun haji, pergi Madinah, ziarah. Sekarang nak pergi ke Mekah, nak menunaikan umrah ataupun haji, dia pun niat di Bir Ali. Sampai di Mekah, dia kena tawaf 7 pusingan. Tawaf sama dengan solat. Aurat kena jaga. Jadi Hijr Ismail di sini, Hajarul Aswad di sini, lampu hijau kat sana. Tak payah bayangkanlah, ini garisan permulaan. Bila di garisan permulaan, kita kena sebut sunat pun, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Orang perempuan yang tak nak pakai sarung apa ni? Sarung lengan, tak ada masalah. Dia duduk dalam telekung, dia pun macam gini, sikit je. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah. Terketik, sopan santun, orang perempuan. Tetapi orang Pakistan, orang daripada gunung, dia bukan peduli. Orang India, orang perempuan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia punya syok. Dia naik syekh. Jadi kalau kita kali pertama datang, puan-puan tengok orang begitu rupa, confuse kita. Bolehkah aku buat macam itu? Dalam 7 pusingan itu, mungkin 1 kali kita terikut. Kita naik syekh juga. Macam tadi kan saya suruh tadi, tolong tengok. Ada orang tengok stokin dia, walaupun dia tahu dia tak pakai ataupun pakai. Sebab inilah keadaan persekitaran yang begitu. Jadi tuan-tuan pun, puan-puan pun angkat tangan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bom, jatuh kat sini. Batal. Aurat kita terjaga, tidak terjaga. Kalau 7 pusingan begitu, bagaimana? Okey, ini depan mata saya sendiri. Bila kita tawaf, suami isteri bersekali. Suami kita duduk di depan, dia tinggi, isteri lebih rendah. Kerana orang ramai duduk di belakang, dia akan pegang suami dia di bahu. Jadi bila di bahu, kedudukan tangan dia begitu, telekung dia akan jatuh, lengan tangan juga akan jatuh, tanpa dia sedar, terus saja jalan pusing. Kan? Okey, berpusing macam gitu. Saya ini cakap terus terang, memang betul saya tengok. Tapi saya tak boleh nak tegur, sebab saya pun tengah tawaf. Bermakna apabila puan-puan semua sudah selesai tawaf, yang seterusnya nak buat adalah sa'i. Sa'i tak boleh buat tuan-tuan, puan-puan, sebab tawaf tidak sah. Sa'i tidak boleh mendahului tawaf. Lepas buat sa'i, tahlul, gunting rambut. Gunting rambut juga tidak sah. Tetapi puan-puan sudah menyangka puan-puan sudah sah segala-galanya. Habis selesai cerita, terus balik ke Malaysia bersama dengan suami dalam ihram lagi. Saya takut. Saya sampai gitu sekali saya jaga. Sebab apa? Kita betul-betul serius. Kita serius bermakna kita menjaga aurat kita dengan betul. Kalau boleh pakailah sarung tangan tu, sarung lengan, bukannya susah pun. Stokin pakailah, stokin tu biasanya orang pakai lah. Apabila kita sudah menjaga dengan betul, sebelum nak keluar tu pun kita cek betul-betul, ya Allah gini semua, pergilah buat amal ibadat. Selesai satu amal ibadat tawaf yang memerlukan kepada aurat tadi, terus kita sentiasa berdoa pada Allah, ya Allah ya Tuhanku, aku sudah selesai menunaikan ibadat apa di tawafku ya Allah. Tapi aku ni manusia lemah ya Allah, terimalah ibadatku, kalau ada salah dan silap aku mohon keampunanmu ya Allah. Ini kita dah bersungguh minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan jaga, puan-puan jaga betul-betul kan. Dah selesai semua. Kalaulah kapal terbang kita datang ke Madinah, pergi ke Mekah, maka kita akan balik di Jeddah.